siapa kita di hari esok dan di hari kemudiannya adalah bergantung kepada apa yang telah dibangunkan oleh lingkungan kita, ibu ayah kita, rakan-rakan kita. Baik, kita kembali semula dalam YM Podcast bersama saya, Aini Hadiah sebagai host anda pada hari ini. Okey, hari ini tajuk kita agak pelik sikit sebabnya otak tak siap. Korang rasa otak korang siap ke tak siap? Mari kita tengok bersama dengan saya, Puan Fauziah binti Sirot. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Kalau kalian nak tahu, Puan Fauziah ni adalah pakar motivasi ibu bapa dan remaja. Okey, mungkin Puan boleh perkenalkan diri Puan sedikit? Okey, nama diberi Fauziah Sirot. Saya orang Johor. Kena bagi tahu sebab kita bangga jadi bangsa Johor kan. Okay. And then saya penglibatan dalam bidang pendidikan sudah 20 tahun lebih dah. Lebih 20 tahun saya menceburkan diri dalam dunia pendidikan. Dan kenapa muncul perkataan pakar motivasi remaja dan ibu bapa itu adalah dicetuskan daripada pengalaman saya bersama dengan anak-anak remaja yang belajar dengan saya. Saya ni ada pusat tuition. Jadi saya mengajar mereka dan pada masa sama mereka saya juga belajar daripada mereka tentang bagaimana menjadi seorang ibu dan seorang orang dewasa yang lebih bijak berurusan dengan remaja. So itu antara latar belakang saya tentang kenapa saya berada di sinilah ya dengan anda untuk bercakap tentang perkara-perkara yang membabitkan remaja dan juga ibu bapa. Okey. Alright, kita terus kepada topik kita. Okey, kalau Puan tengok kan otak tak siap. Masa mula Puan baca tu, terkejut tak Puan? Tak terkejut? Tak terkejut. Sebab itu adalah terma yang saya kerap bawa bila saya menyampaikan ceramah dan juga membuat perkongsian di social media kepada ibu bapa dan juga remaja. Penting kepada ibu bapa, guru-guru dan juga anak remaja sendiri memahami tentang bagaimana otak mereka berfungsi ketika dalam proses pembelajaran dan juga proses perkembangan. Sebab itu perkataan otak tak siap tu adalah kerap diasosiasikanlah, dikaitkan dengan saya sebab saya selalu guna hashtag otak tak siap. Okey. Betul lah sebabnya Puan, macam mana kami dapat tajuk tu? Sebab salah seorang perhubungan luar masa jumpa dengan Puan, Puan tanya umur dia berapa. Dia pun jawab, "Nek." Okay. Lepas tu Puan kata, "Oh, otak tak siap lagi ni." Dia terkejut Puan. Terkejut dia. Terkejut dia. Rasa macam dah tua dah, rupanya belum siap lagi otak. Belum lagi siap otak. Jadi mungkin Puan boleh terangkan sikitlah kenapa dikatakan otak tak siap. Okey, otak tak siap ni. Kita selalu faham yang bila belajar, sebab saya sentuh pasal belajar sebab orang kita dia macam taksub dengan belajar. Belajar. Dan belajar ni selalu dikaitkan dengan sekolah. Dan bila dikaitkan dengan sekolah, dikaitkan dengan peperiksaan. So itu maksud belajarlah untuk masyarakat kita. Dan saya nak mereka faham bahawa belajar itu bukan berlaku hanya mengikut laluan itu saja. Ada banyak proses pembelajaran. Dan dia boleh berlaku pada setiap masa. Just sekarang ni pun saya tengah belajar. Anda juga tengah belajar. Jadi bila bercakap pasal belajar yang boleh berlaku pada bila-bila masa, penting pada semua orang untuk faham apakah organ yang paling penting bila bercakap pasal belajar. Tentulah otak. Jadi bila faham bagaimana otak ini berfungsi, jadi dia membantu semua pihak untuk faham dan kita tidak melabel mana-mana pihak dengan sesuka hati. Contoh paling mudah adalah orang selalu stigmatize remaja. Selalu memberi stigma kepada remaja. Remaja ni nakal. Remaja ni suka memberontak. Remaja ni suka melawan cakap orang tua. So kita ada satu label tentang itu. Tapi kalau orang dewasa faham tentang otak tak siap, mereka tidak akan mengeluarkan label-label sedemikian rupa. Sebab otak pertumbuhan dia memang paling pesat berlaku pada 0 sampai 6 tahun. Paling pesat. Kalau ikut fakta, 80% otak manusia sudah pun siap masa umur 0 hingga 6 tahun tu. Tetapi bila dia nak masuk menjelang remaja, akan berlaku proses pruning. Pruning ni macam you
ada pokok, you nak banyak lagi daun keluar, you potong, betul tak? Betul. So bila remaja ni, mana-mana yang tak berguna, sel-sel otak ataupun neuron-neuron yang dah tak function, yang tak aktif, dia akan cantas. Cantas-cantas. Jadi masa dalam usia remaja, banyak proses cantas mencantas. Itu yang menyebabkan remaja selalu dalam haywire. Ini tak betul dan sebagainya. So selain daripada proses yang mencantas itu, pruning itu, berlaku juga apa yang dikatakan otak tak siap, iaitu otak paling depan, prefrontal cortex ni, yang digunakan untuk berfikir secara mendalam, benda-benda yang kompleks, membuat keputusan, merancang dan sebagainya, belum sempurna lagi. Jadi bila kita faham tentang proses ini, tidaklah kita sewenang-wenang bercakap dengan remaja, kau dah besar kan? Kau dah besar kan? Badan je besar. Tak fikir ke? Kita takkan sewenang-wenang menggunakan skrip itu. Sebab kita akan cakap, anak aku ni otak tak siap, patutlah tak boleh fikir macam aku. Ni anak aku ni otak tak siap, patutlah kena bagi tahu banyak-banyak kali. Selalu kan ibu macam beliti kan. Ibu kan terkenal dengan kehebatan berbicara dengan letiran kan. So Asyik sebut banyak kali, bila jumpa saya, puan, apa saya nak buat? Saya dah cakap dengan anak saya ni setiap hari suruh kemas katil, tapi tak buat juga. Jadi ibu dah macam nak putus asa, tapi dan ibu juga menyebabkan benda itu juga menyebabkan ibu naik darah. Tapi kalau ibu faham bahawa yang anak dia masih dalam proses perkembangan, masih lagi proses pertumbuhan, terutamanya bahagian otak, dia akan berlapang dada lah, dan dia akan menggunakan teknik jom bang, abang dah bangun dah, jom kita kemas katil sama-sama. Kita buat role modeling, sebab mereka dalam proses pertumbuhan yang perlu disokong dengan macam-macam elemen untuk mereka memahami sesuatu konteks ataupun sesuatu idea. So itu masuk otak tak siap, khususnya pada peringkat remaja. Kanak-kanak dah siap dah ni, cantik dah. Tapi part depan ni belum siap lagi lah. Tapi bila part remaja dah potong lagi banyak hal, termasuklah dengan depan yang tak siap lagi. Itu namanya otak tak siap. Jadi kiranya umur berapa yang dikira otak tu dah siap? Otak tu bahagian depan, prefrontal cortex ni, akan siap sempurna pertengahan usia 20-an, 25 tahun, 26 tahun, macam itulah. Otak dah siap belum? Alhamdulillah dah siap. Tiba-tiba kena tanya soalan tu. Alhamdulillah dah siap. Alhamdulillah dah siap. Nasib baik. Jadi kalau seperti Aini berurusan dengan rakan sekerja yang mungkin belum mencapai usia 25 tahun, kita boleh faham, dia susah nak bagi maklum balas yang kita harapkan sebab otak dia tak siap lagi. Kalau bagi tugasan yang kompleks, dia mungkin tak boleh nak siapkan seperti yang kita mahukan sebab otak dia belum siap. Kalau macam ni saya dah faham dah. Kalau saya terpaksa hadap ni orang yang macam tu, saya kata tak apalah, otak dia tak siap lagi. Betul, otak dia tak siap lagi. Tapi jangan berhenti untuk bagi sokongan. Betul. Jangan bila otak tak siap, tak apalah, aku diam-diam dululah, tunggu dia siap. Tak boleh lah macam tu. Susah juga kena ni lah. Biasa bagi rasangan dan juga stimulasi lah. Alright. Tapi mungkin yang ayat otak tak siap tu saya kena cakap sorang-sorang je. Risau orang lain dengar, lain pula fahaman dia. Saya rasa kita kena, inilah rasanya satu wadah yang perlu ada untuk menyampaikan mesej ni kepada orang di luar sana, untuk faham bahawa otak anak, otak remaja belum siap lagi. Betul. Jadi kita jangan takut nak gunakan perkataan otak tak siap tu, supaya lebih ramai orang faham yang otak tak siap lagi. Dan otak kena difahami pertumbuhan daripada belakang. So daripada belakang bawa ke depan. Depan ni lah yang last sekali. Dan dia hanya berlaku secara sempurna pada usia 25 tahun. Alright. Okay. Kita dah tahu apa maksud otak. Mungkin kita boleh tahu pula apa kategori otak tu ataupun fungsi otak tu pada. Baik. So otak ni sebenarnya banyak mazhab. Banyak mazhab bila you belajar otak. Contoh, pergi sekolah dulu ada berapa bahagian otak? Ada berapa tiba-tiba tanya teka-teki pula. Kita pula kena balik. Kena pula. Dan saya sains bukan cakap apalah, sains saya tak A pun. Kalau biasa dengar orang cakap otak ada bahagian kiri, bahagian kanan. Betul? Betul. So otak
belah kiri mengendalikan bahagian kanan. Saya tangan kanan. Maksudnya otak kiri saya lagi kuat daripada otak belah kanan saya. Kalau sesiapa kidal, otak kanan menguasai, lebih dominasi daripada otak belah kiri. So itu mazhab yang pertama. Okay. Ada juga mazhab yang kedua mengatakan kita ada 3 bahagian otak juga. Kita ada medulla oblongata, kita ada cerebellum, kita ada cerebrum. Okay. So semua ni ada dia punya fakta, ada dia punya data. Dan saya senang untuk membawa mazhab yang lagi satu, iaitu otak ini ada 3 peringkat. Okay, 3 peringkat, iaitu otak reptilia, otak mamalia dan juga otak berfikir ataupun otak eksekutif. Okay. Saya juga senang bila saya berkongsi, saya menggunakan perkataan otak ular sebab reptilia itu senang diasosiasikan ataupun digambarkan sebagai ular reptilia, otak kucing dan juga otak berfikir lah. Okay. So itu yang saya gunakan. Saya menggunakan satu teori oleh pakar namanya Paul MacLean, tak silap saya, tahun 1960-an. Oh, lama dah. Dah lama dah. Tentunya sudah berlaku evolusi dari segi dapatan pakar-pakar neuroscience. Tapi saya lebih senang membawa yang ini sebab dia senang saya nak faham dan senang untuk orang faham tentang kaitan otak dengan kehidupan kita berdasarkan mazhab yang ini. Okey, otak ular, otak kucing dan juga otak berfikir. Okey. Boleh terangkan lagi kan? Boleh terangkan lagi. Saya macam menanti jawapan. Okey. Otak ular ni adalah yang paling bawah lah. Okey, yang paling bawah. So dia digunakan, Allah design otak ular ni adalah untuk mengendalikan respon kita kepada ancaman. Okey, keselamatan. Okey, dan pada masa sama mengendalikan bernafas. Okey, detakkan jantung kita, denyutan nadi kita. So itu adalah otak ular. Okey, jaga yang boleh berlaku secara semula jadi ni dan yang juga memastikan kita selamat. Okey, contoh, bila saya nak bercakap dengan Aini, saya rasa selamat, saya rasa selesa, saya tak rasa terancam. Okay, jadi itu menyebabkan saya punya emosi tenteram. Okay, saya tak rasa macam nak lari daripada Aini. Okay. Walaupun teka-teki tadi macam susah, tapi saya rasa selamat. Masa saya rasa selamat. So ini adalah bahagian yang saya sebut ni. Ular saya tak terancam dan saya rasa selamat. So itu adalah kaitan ular dan kucing saya. Bila ular saya okey, kucing saya rapat je dengan ular. Tenteram. Okay. Tetapi kalau saya rasa terancam, saya nampak Aidil ni macam orang yang mengancam, yang boleh memudaratkan saya. Kata-kata dia sangat menusuk jantung saya sampai menerbitkan rasa marah saya. Jadi ini menyebabkan kucing saya akan terangkat. Okay. Dan otak yang sempurna adalah ular dia tenang, kucing dia tenteram, menyebabkan otak berfikir kita akan tertutup rapat. Tapi bayangkan kalau situasi ada beruang nak kejar saya. Saya rasa terancam, saya takut menyebabkan ni akan macam ni, automatik saya tidak akan berfikir dengan rasional. So dia bukan berlaku hanya dekat orang remaja, kita ni pun sekarang ni. Sekarang ni I would say I ni dalam keadaan macam ni. Sebab you rasa tenteram, you rasa selamat. Emosi you tenteram, dan you boleh berfikir dengan sempurna. Tetapi katakan dalam suasana kita ada orang langgar kereta kita rasa terancam, kita rasa marah, maka kita tak boleh berfikir dengan rasional. So itu yang menyebabkan bahagian otak kita yang berfikir tu dia ternaik. Jadi tak boleh berfikir dengan sempurna lah. Dan saya boleh faham kalau ada orang yang dia baran atas jalan. Ada kes yang tempoh hari tu yang seorang pesalah dia naik angin bila seorang remaja naik motosikal rem. So apa yang berlaku adalah dia rasa tak selesa. Dia punya ular rasa terancam. Aku tak sukalah dengan bunyi tu, tak selesa lah, bingit. So menyebabkan dia rasa marah. Bila dia marah, dia punya otak berfikir ni terangkat. So tak bolehlah berfikir dengan sempurna sebab semua dah out macam ni. So untuk kita memastikan kita boleh berfikir dengan rasional, selamat, ular kita tenang, kucing kita, barulah kita boleh berfikir dengan sempurna. Betul. Tiba-tiba saya macam teringat macam
patutlah kalau marah tu memang orang kata jangan buat keputusan waktu Betul. marah. You are right. Betul. Sebabnya memang kita punya kita punya keputusan kita memang salah lah, kita Keputusan akan buat kita tak tepat lah. Sebab kita tidak boleh berfikir dengan rasional. Yeah. Okay. Alright, baiklah. Mungkin kepada seterusnya, kalau kita dah tahu umur otak yang siap ni adalah 25 ke atas. Jadi tapi ada juga yang kadang orang yang umur dia 25 dah ke atas dah. Tapi perangai dia macam tak matang lagi. Macam still budak-budak lagi. Itu macam mana pula? Dia sebenarnya cara kita berfikir, selain daripada kita memperkatakan tentang bahagian-bahagian otak tadi, sangat dipengaruhi oleh siapa anda dan juga lingkungan anda. Okay, so anda dibesarkan di mana? Saya dibesarkan di mana? Bagaimana ibu bapa saya membesarkan saya? Okay, bagaimana ibu bapa ini membesarkan ini? So dia ada kesan kepada siapa anda di hari dewasa anda. Okay, berapa banyak mak ayah kita mendedahkan kita kepada pengalaman alami. Okay, contoh, saya pernah pergi korek pasir, bina kolam untuk berudu berenang. Okay, saya pernah buat masa zaman-zaman saya. Okay, so ada anak-anak zaman ni tak pernah pun pegang berudu, tapi saya pernah pegang berudu. Saya pernah buat air terjun untuk berudu supaya berudu boleh rasa macam mana. Mandi air terjun. Mandi air terjun. Saya bina itu semua. So itu adalah pengalaman yang diberikan oleh ibu ayah kepada saya. Dan itu menyebabkan saya rasalah berdasarkan pengalaman itu menjadikan saya adalah seorang yang sangat suka bereksplorasi dan mencari jawapan kepada perkara-perkara yang saya rasa kenapa. So itu berbeza dengan orang yang tidak mempunyai pengalaman sedemikian rupa. Siapa kita di hari esok dan di hari kemudiannya adalah bergantung kepada apa yang telah dibangunkan oleh lingkungan kita, ibu ayah kita, rakan-rakan kita. Sebab itu sangat penting untuk kita pilih rakan kita. Betul. Betul kan? So ada hadis yang mengatakan, okay, kalau you berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, you akan berbau wangi. Kalau tukang besi, you akan berbau seperti besi. Jadi sangat penting untuk kita membangunkan, terutamanya untuk ibu ayah lah yang mendengar, ataupun guru-guru. Kalau kita nak bangunkan siapa generasi pada masa akan datang, bina lingkungan yang terbaik, bina kampung yang terbaik. Saya selalu guna perkataan ni, we need a village to raise a child, but we need a right village. Kena ada kampung yang betul, kena ada warga kampung yang betul, barulah kita boleh melahirkan generasi yang otaknya dah siap, patut matang, dan dia sememangnya akan jadi matang. So berdasarkan itu. Okey, kalau anda katalah ibu bapa dah pilih kampung yang terbaik, tapi rupanya anak kepada kampung yang terbaik tu mungkin kita fahamlah, mungkin ada seorang dua yang terlepas juga perangai dia, dan dia berkawan pula dengan anak kita walaupun saya belum kahwin berkawan pula dengan anak kita. Jadi macam mana ibu bapa yang dah didik dengan baik, tapi sebabkan dia berkawan dengan orang yang kurang baik, macam mana ibu bapa nak kawal anak-anak tu lah supaya dia tak terpengaruh dengan didikan tu. Betul. So ini sangat penting. Sebab itu saya kata kita kena ada kampung yang betul. Rumah saya dah okey dah. Rumah Aini dah okey dah. Tiba rumah Makcik Zainab tak okey. Jadi anak kita pergi ke rumah dia, ada risiko untuk anak kita terpengaruh sebab anak kita otaknya tak siap. Jadi sangat mudah untuk dia dipengaruhi dengan elemen-elemen yang kurang baik ini. Macam mana nak kawal? Saya selalu rasa untuk bina kampung yang baik dan warga kampung yang baik, hanya ada satu je cara. Agama, iman. Itu je yang kita kena buat sekarang ni. Sebab saya sangat mengharapkan bila ada peluang untuk bercakap macam ni, saya nak pastikan ataupun saya nak menekankan bahawa pentingnya ibu bapa hari ini untuk menyemai iman untuk anak-anak daripada sekecil-kecil usia. Dan saya ingat bila saya mendengar arwah Suhaimi Saad, okay? Saya tengok video dia dan dia kata macam ni, sebelum saya dan isteri dia masa tu mengajar anak-anak saya sebut ibu dan ayah, saya ajar anak-anak saya sebut Allah dulu. So video tu betul-betul macam tampar saya lah. Okay, sangat
yang menunjukkan betapa pentingnya untuk semai iman. Saya hari ni masih lagi dapat DM, mesej daripada ibu bapa, guru-guru yang berkongsi tentang risaunya mereka dengan anak-anak usia-usia sekolah rendah ni. Kat sekolah rendah dah ada vandalism, anak-anak melukis bahagian-bahagian kemaluan ni. Okey, tahu pasal aksi-aksi hubungan suami isteri, siap lukis dekat dalam buku, dekat dinding tandas dan sebagainya pada usia baru darjah 1, darjah 2 dan 3. Okey, kenapa itu berlaku? Kita cakap pasal remaja yang dah besar-besar ni. Sekolah rendah ni pun dah ada pendedahan kepada benda macam tu dan mereka tak takut pun buat benda tu sebab pada hemat saya mereka tak tahu pun itu apa. Okay, mereka sekadar tiru dan buat tanpa faham itu apa. Kenapa itu boleh berlaku? Saya selalu rasa mereka tidak difahamkan tentang adanya CCTV besar yang sedang tengok mereka, yang sepatutnya mereka rasa aku ni sedang diperhatikan dan ini tidak elok untuk aku sebagai orang Islam. Itu yang saya rasa ibu bapa kena buat sekarang ni. Musuh dah bukan kat luar rumah dah sekarang ni. Musuh kat mana? Dalam rumah. Dalam rumah pun ada. Dalam rumah dah memang kita dah bawa dah. Tidur dengan kita pun musuh tu. Jadi kita, ibu ayah tak boleh masuk bilik tengok anak buat apa dengan musuh tu. Tapi itu dah berlaku sekarang ni. Jadi kalau nak cakap bagaimana kita nak kawal anak kita daripada terpengaruh dengan anasir luar, tanam iman. Semai iman. Awal-awal pada anak-anak. Baiklah. Nampak dah nampak masa depan. Dah nampak masa depan dah Okey, masa depan dah nampak dah. Dah nampak dah. Nampak anak yang macam mana? Itulah tu sebabnya entahlah, saya rasa macam risau juga. Tiba cerita pasal parenting pula. Tentu dia ada kaitan. Betul, ada kaitan. Sebab dia macam yalah, dengan dunia yang akhir zaman ni kadang-kadang macam kita tak nak bagi phone tapi dekat sekolah pun memang dah menggunakan teknologi dah kan. Jadi macam nak tak nak terpaksa juga bagi, cuma kita lah kena kawal sendiri. Betul. Penggunaan telefon. Kawal, bersempadan, ada peraturan yang kena diletakkan dalam rumah. Setiap rumah kena ada peraturan. Saya juga percaya antara kelemahan sistem keibubapaan di rumah adalah tidak memberikan peraturan. Marah ni ibu bapa kepada anak-anak sedangkan peraturan tidak diwartakan terlebih dahulu. You kenalah bagi peraturan dulu. Jangan balik rumah sebelum 12:30 malam. Kita tak pernah sebut pun itu sebagai peraturan rumah kita. Tetapi bila anak balik, kita marah naik angin. Anak tak tahu, kenapa nak kena marah ni? Tak tahu pun kata tak boleh balik 12:30 malam. Rupa-rupanya itu yang mak tak nak. Tapi mak tak pernah bagi tahu. Jadi sebelum apa-apa jadi, kena wartakan dalam rumah tangga, ini adalah peraturan rumah kita. So saya ingatlah masa zaman-zaman anak saya kecil-kecil, rumah saya memang kita ada peraturan. Kita ada logbook. Logbook penggunaan komputer. Pukul berapa dah hanya berlaku pada hujung minggu. Dan kalau ada game-game lain tu masa cuti sekolah saja. Dan ini telah diwartakan dalam rumah dan telah diterima pakai dalam rumah. Jadi anak-anak kita tak mengeluh lah. Sebab mereka faham itu adalah peraturan dalam rumah yang perlu diguna pakai. Bagusnya. Saya biasanya logbook ni dekat pustakaan. Kat rumah saya ada logbook dulu. Ni dekat rumah ya ada logbook. Kat rumah ada logbook. Terpandang pun tadi, saya nampak bayang-bayang kat belakang kamera tu. Angguk anak pun. Sebab dia dah merasa. Dan bila anak saya dah besar, macam dia nak apa, PS2 ke PS3 ke, sekarang PS berapa yang terbaru? PS5. Okey. Betul lah. Okey, so mereka menyimpan duit. So bila dah besar, dah boleh beli sendiri. Betul. So tidaklah diorang merintih-rintih, merayu-rayu untuk mendapatkan benda tu sebab diorang tahu diorang akhirnya nanti boleh memiliki sendiri. So simpan kehendak tu, tangguh kehendak. Tangguh kehendak. Sebab nanti you boleh dapat pada masa akan datang. Okey, baik. Baiklah, tadi puan ada cerita juga pasal marah kan kepada macam kita panggil dia emosi lah kot. Okay. Mungkin puan boleh ajarkan ataupun puan boleh ceritakan macam mana cara pengawalan emosi tu, sebab
saya rasa emosi ni akan, kalau contoh kita marah, kita akan mempengaruhi emosi orang lain pula kan. Jadi betul. macam mana kita nak mengawal emosi kita tu supaya tak memberi kesan yang buruk lah kepada orang lain. Okey. Saya selalu guna perkataan ini ataupun skrip ini. Boleh marah? Boleh tak? Boleh tak kita marah? Adakah kita dibenarkan marah? Wajar tak kita marah? Tiba-tiba soalan pula kan. Boleh. Teka-teki mencabar kan. Teka-teki ni kalau jawab bahaya. Boleh tak kita marah? Boleh. Boleh. Sebab marah tu merupakan salah satu komponen daripada spektrum emosi manusia. Kita boleh marah. Tetapi kita jangan sampai memarahi. Sebab memarahi itu yang akan mengundang banyak kesan yang negatif kepada diri kita dan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi kerja kita adalah kena kawal emosi marah. Jadi macam mana kita nak kawal emosi marah? Kita tahu kalau kita belajar yang tadi tu, kita tahu masa kalau kita marah maksudnya kita punya kucing Naik. Nah, kucing kita naik. Okey. So ini tengah ular tak tenteram. Ya, ular kita naik angin. Jadi kita kena buat apa? Kita kena tenangkan ular kita. Macam mana nak tenangkan ular kita? Ular kita akan tenang bila dia rasa selesa dan selamat. So you kena keluar daripada tempat tu, pergi ke tempat yang you rasa akan memberikan you keselesaan dan keselamatan. Keluar daripada ruang itu. Tarik nafas. Ini memang selalu orang buatlah, tarik nafas. Okay, paling banyak mesti istighfar. Banyak benda yang kita boleh kaitkan dengan bagaimana Rasulullah mengajar kita bagaimana kita nak mengendalikan emosi marah kita. Okay. Rasulullah buat apa? Daripada berdiri, duduk. Okay, kalau tak boleh duduk, baring. Okay, untuk kita mengendalikan emosi marah kita. Bukan memarahi. Kita sendiri yang kawal emosi. Sebab itu kalau bercakap pasal parenting kan, bila ibu ayah terlepas marahkan anak dengan niat untuk membetulkan kesilapan, betul. Sebenarnya tidak. Bukan fokusnya membetulkan kesilapan. Fokusnya adalah untuk meluahkan rasa emosi yang tidak terkendali itu. Maka yang nak dibetulkan itu tidak akan dibetulkan. Tetapi akan menunjukkan kepada anak, oh ini cara. Kalau ada benda tak betul, kita boleh jerit-jerit. Kita boleh tengking-tengking. Itu mesej yang salah bila kita berikan kepada anak-anak kita. So nak mengendalikan emosi, itu cara dia. Baik, nampak tu. Nampak? Rasa berat ke ni? Rasa berat tak juga. Sebab dia macam, saya takut saya terlari daripada otak tu. Cerita tu pasal parenting pula. Dia sebenarnya otak tu, bercerita pasal otak memang tak boleh lari pada parenting. Sebab parent kena faham bagaimana otak berfungsi. Barulah kita boleh menjadi ibu ayah yang lebih baik daripada semalam. Semalam tak faham pasal otak, hari ni faham pasal otak. Jadi kita sendiri ibu ayah boleh kendalikan otak sendiri. Dan pada masa sama boleh bantu anak-anak kendalikan otak mereka yang belum siap lagi. Betul. Baiklah, mungkin di hujung-hujung ni kita boleh tahu lah kalau otak yang, kalau dalam tempat kerja dah kan, umur 25 macam contohlah Yayasan Mahfirah sendiri ramai yang bawah 25 juga. Jadi bolehkah kita terima keputusan daripada otak yang tak siap ni, daripada makhluk-makhluk yang otaknya tak siap ni? Okey. Bila cakap pasal otak tak siap, kita tak cakap otak dia orang kosong. Okay? Otak tak siap bermaksud, contoh macam kalau kita main jigsaw puzzle, okay, ada bahagian yang tak dimasukkan lagi. Tapi keseluruhan rupa dah nampak. Cuma ada bahagian yang tak lengkap lagi. Okay? Maksudnya sudah ada pengisian komponen, okay, pengalaman dan pengetahuan dalam mereka punya bahagian otak depan ni. Bukan tak ada langsung. Okay. Jadi bolehkah kita terima? Boleh. Kita terima. Malah kita menggalakkan mereka untuk memberikan pandangan, memberikan pendapat, sebab itu boleh melatih mereka untuk belajar daripada kesilapan dan juga orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Kita boleh terima. Bukan tak boleh, oh ni budak ni otak tak siap, okey kita kena tolak tepi idea dia orang. Tak. Semakin lama tempoh pengalaman yang mereka dapat masa dia orang remaja, membantu pengisian apa yang di dalam otak mereka. Tak siap lagi tetapi apa yang diisi itu sudah berlaku. Jadi kalau you anak-anak you atau banyak remaja ada banyak pengalaman pergi kursus itu, buat aktiviti itu, hands on itu, menjahit ke, memasak ke, potong kayu ke, buat aktiviti sukarelawan ke, itu semua akan membantu mengisi puzzle dekat bahagian depan tu. Alright, okay, baiklah. Soalan yang terakhir, last sekali.
adakah orang yang otak tak siap ni boleh kahwin? Ish, apa tak bolehnya? Apa tak bolehnya? Okey, apa tak bolehnya? Okey, so kita tengok sekali ada trend saya tengok kat TikTok. 19 tahun dah kahwin dah. Betul. Ya, pasangan ni 19 tahun dah kahwin dah. Adakah dia tidak matang? Ya, definitely mereka tidak akan matang dalam peringkat awal-awal perkahwinan sebab 19 ikut fisiologinya otak mereka belum sempurna lagi. Okay, tetapi adakah mereka boleh kahwin? Ya, mereka boleh, tetapi saya harap mereka akan dapat sokongan yang kuat daripada orang dewasa sekitar mereka. Baik. Baiklah, okey. Kita sudah pun di penghujung. Cepat Itulah tu. Mereka dah angkat-angkat tanya lah. Okey. Sudah habis kan? Sudah habis. Baiklah, okey, mungkin Puan boleh bagi kata-kata terakhir atau kesimpulan berkenaan tajuk kita pada hari ini, iaitu otak tak siap. Okey. Kalau saya nak bagi kata-kata akhir, saya nak tujukan kata-kata akhir saya ini tentang tolonglah faham bagaimana otak berfungsi. Ibu bapa faham otak anak-anak, guru-guru faham juga perkembangan otak-otak pelajar supaya cara kita mendidik sama ada di rumah ataupun di sekolah dapat diserasikan dengan potensi anak, khususnya otak mereka. Okay, jadi bila ini berlaku, kita tidak akan membebani anak-anak kita. Pada masa yang sama, kita meraihkan dan menyantuni fitrah mereka. Baiklah. Itu sahaja kita punya perkongsian daripada Puan Fauzia. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam YM Podcast, semestinya santai, contemporary dan berhikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.